KADA ialah singkatan daripada Kemubu Agricultural Development Authority atau Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu. Penubuhannya dilancarkan secara rasmi pada 2 Mac 1973 oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Hussein dengan visi untuk menjadi agensi yang unggul dalam peningkatan taraf sosioekonomi petani serta peningkatan makanan negara. KADA merancang kegunaan tanah untuk projek penanaman padi, dusun dan peladangan campur. Bagi meningkatkan pengeluaran padi negara, KADA menyediakan infrastruktur pengairan dan saliran di 5 jajan Kelantan iaitu Kota Baru, Bacok, Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Antara rancangan pengairan KADA ialah rancangan pengairan Kemubu, rancangan pengairan Lemah dan rancangan pengairan Pasir Mas. Selain penanaman padi dan peladangan, KADA turut membantu sektor luar ladang, khususnya industri hilaran berasaskan bahan tempatan bagi meningkatkan pendapatan keluarga tani. Sehingga akhir rancangan Malaysia ke-9, seramai 430 orang usahawan tani telah dapat dilahirkan oleh KADA sendirilah. Daripada jumlah itu, 45 orang telah naik taraf, yang mana 45 usahawan tani telah memperoleh pendapatan yang melebihi 2,000 sebulan. Nilai pengeluaran usahawan KADA pada tahun 2010 yang lepas mencecah 21 juta dan sudah tentulah ia memberi sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi negara. Di antara produk-produk yang popular adalah seperti serunding ayam, serunding daging dan juga makanan ringan seperti kerepek pisang, kerepek bilis, buah rotan dan lain-lain, serta makanan sejuk beku seperti kari pap, roti canai dan murtabak. Produk buah rotan adalah antara makanan tradisional yang masih mendapat tempat di pasaran hingga hari ini. Permintaan berterusan terhadap produk ini membolehkan Zahra Ibrahim, seorang pengusaha dari Pasir Mas Kelantan, bertahan selama 20 tahun menghasilkan makanan tradisional ini. Pada peringkat permulaan, pasaran produknya agak terhad dengan modal berjumlah RM100 Malaysia. Namun, setelah mendapat bantuan daripada pihak KADA, perniagaan Zahra semakin berkembang. Bantuan dalam bentuk menaik taraf bangunan serta mesin yang digunakan oleh Zahra telah meningkatkan hasil pengeluaran produk tradisional ini. Kini, dia mampu mengeluarkan 300 kg buah rotan sehari berbanding 100 kg sehari sebelumnya. Selain itu, pasaran produk Zahra juga bertambah apabila turut dipasarkan oleh KADA di bawah jenama Citamas. Peniaga ikan hiasan Muhammad Firdaus dari Kota Baru Kelantan memulakan perniagaannya dengan modal sebanyak RM20,000. Ikan hiasan bernilai tinggi seperti arwana berwarna emas, hijau, perak dan highback antara 60 jenis ikan yang diperagakan di kedainya. Muhammad Firdaus turut menawarkan khidmat terapi menggunakan ikan kepada pelanggan yang berminat. Berbekalkan pengalaman selama 3 tahun dalam perniagaan ini, Muhammad Firdaus mampu bersaing dengan peniaga ikan hiasan lain. Keupayaannya diperkukuhkan lagi menerusi bantuan KADA yang disalurkan dalam bentuk bekalan induk ikan, akuarium dan bangunan. Selain itu, KADA juga membimbing Muhammad Firdaus memasarkan produknya di premis milik beliau. Syarikat enggan akuarium milik Muhammad Firdaus tidak hanya tertumpu kepada jualan ikan hiasan saja, malah haiwan peliharaan lain seperti kucing, burung dan landak mini turut dijual. Ikan keli dan ikan patin dijadikan spesies utama untuk diternak oleh penternak ikan secara berkelompok di Kampung Gelam Emas. Usaha mereka bermula dengan 4 petak kolam ikan bersama modal sebanyak RM12,000. Seramai 13 orang peserta menyertai projek penternakan berkelompok ini dengan diketuai oleh Encik Mustafa Ahmad. Projek peternakan ikan air tawar ini diselia oleh pegawai KADA bagi memastikan pulangan yang konsisten kepada pesertanya. KADA turut menyalurkan bantuan seperti menambah petak kolam, membekalkan benih ikan
dan peralatan kepada penternak. Hari ini terdapat 100 petak kolam yang mengandungi 2,000 ekor ikan bagi setiap petak. Penggunaan pellet sebagai makanan merangsang pembesaran ikan dan ia boleh dijual setelah 3 bulan. Satu petak kolam mampu menghasilkan 500 kilogram ikan. Seorang pengusaha kerepek bilis dari Pasir Putih Kelantan turut mendapat perhatian KADA. Zainun Saleh telah mengusahakan perniagaan ini sejak 14 tahun yang lalu dengan kos permulaan sebanyak RM5,000. Beliau menerima bantuan naik taraf bengkel dan peralatan bagi meningkatkan kualiti serta jumlah pengeluaran syarikatnya. Pada waktu yang sama, Zainun juga mendapat bimbingan dan khidmat nasihat daripada KADA. Hasil bantuan itu, perniagaan Zainun semakin kukuh dan mampu mengeluarkan 1,000 pek krepek sehari. Selain krepek bilis syarikatnya, turut menjual krepek bawang, gegetas, buah rotan dan keropok pedas kepada peruncit dan pemborong yang berminat. Kek pisang, produk popular yang dihasilkan oleh Rosilawati Kartini Hassan menerusi syarikatnya RKH Trading beroperasi di Pasir Putih Kelantan sejak 5 tahun yang lalu. Rosilawati dibantu pihak KADA dengan membekalkan peralatan dan kelengkapan mesin. Selain itu, beliau juga dibimbing menerusi kursus-kursus yang diadakan oleh pihak KADA. Hasil bantuan dan bimbingan daripada KADA, kini Rosilawati memiliki 11 orang pekerja serta berupaya mengeluarkan 6,000 biji kek sehari. Pengeluaran kek pisang sahaja berjumlah 150 biji sehari, manakala bagi kek coklat moist sebanyak 100 biji sehari. Terdapat 30 jenis produk yang dihasilkan oleh syarikat RKH Trading. Menerusi jumlah pengeluaran itu dan sokongan daripada KADA, Rosilawati mampu menjana pendapatan sebanyak RM500,000 setahun. Program promosi di Karnival Jom Heboh, Suarasa dan Maha mengukuhkan lagi pasaran syarikatnya. Haji Hanafi, antara pengusaha IKS di Pasir Putih Kelantan yang diberi bantuan oleh KADA. Produk ikan perkasam milik syarikatnya, IPPN Enterprise, telah berada di pasaran terutama pasar tani sejak 6 tahun yang lalu. Haji Hanafi memulakan perniagaannya dengan modal pokok berjumlah RM500. Ikan puyuh dan ikan sepat merupakan dua jenis ikan utama untuk dijadikan perkasam. Ikan-ikan itu diperolehinya dari kolam sendiri, nelayan sungai dan daripada pihak fama. Menerusi bantuan KADA, Haji Hanafi mendapat peralatan dan mesin bagi memudahkan pemprosesan produk. Selain itu, ikan perkasam Haji Hanafi turut membekalkan ikan segar seperti talapia, lampan, puyuh, sepat dan haruan. Beliau turut menjual bahan untuk membuat ikan perkasam. Syarikatnya mampu mengeluarkan produk sebanyak 200 kg sehari dan berupaya mendapat jualan RM20,000 sebulan. Sejak berusia 7 tahun lagi, Wan Azman telah didedahkan kepada teknik membuat hulu serta sarung keris dan pedang. Kemahiran yang diwarisi secara turun-temurun itu membolehkan Wan Azman membuka perniagaan di Pasir Putih Kelantan dengan menggunakan nama Man Sarung Keris. Perniagaan Man Sarung Keris disandarkan sepenuhnya kepada pengalaman Wan Azman sendiri yang telah membuat hulu serta sarung keris dan pedang selama 26 tahun. Berasaskan modal permulaan berjumlah RM500, perniagaan Wan Azman disokong oleh KADA melalui pemberian mesin ukir. Dengan mesin ukir itu, Wan Azman mampu menyiapkan tempahan antara 3 hari hingga sebulan mengikut kehendak pelanggan. Kayu yang digunakan ialah kayu kemuning dan kayu kundang. Pelanggannya terdiri daripada peminat seni warisan ukiran dalam dan luar negara. Hasil jualannya memberikan pulangan berjumlah RM2 hingga RM7,000 sebulan.
Serunding Kampung Laut begitu sinonim dengan nama pengusahanya, Harun Hassan, yang berpengalaman selama 10 tahun dalam memproses daging dan ikan untuk dijadikan serunding. Dengan modal sebanyak RM5,000, Harun memulakan perniagaannya. Dia memasarkan sendiri serunding keluaran syarikatnya kepada pelanggan di sekitar Kelantan. Menerusi bantuan yang diberikan oleh KADA, Harun memperoleh peralatan serta mesin untuk meningkatkan lagi kualiti serundingnya. Antara produk yang dikeluarkan ialah serunding ayam, daging dan ikan. Bantuan mesin dan peralatan yang diterima membolehkan Harun memproses 100 kg serunding dalam sehari. Jumlah pengeluaran ini memberi pulangan bernilai RM3,500 sehari. Resipi menghasilkan serunding yang dimiliki secara turun-temurun serta bantuan daripada KADA mengukuhkan lagi perniagaan Harun Hassan. Sejak lebih 30 tahun, Mahdi atau Ibrahim Draman melibatkan diri dalam perusahaan batik. Ayu Fashion, syarikat yang dimiliki olehnya, mengeluarkan berbagai corak batik dalam bentuk seperti kain sepasang wanita, baju kemeja dan kaftan atau baju kelawar kepada pemborong serta pelanggan yang berkunjung ke kedainya. Berbekalkan modal permulaan sebanyak RM1,000 sewaktu memulakan perniagaan, Mahdi menambah ilmu pengetahuan tentang selok-belok perusahaan batik melalui kursus yang dianjurkan oleh KADA. Bantuan bengkel daripada KADA juga banyak membantu syarikatnya meningkatkan produktiviti, terutama dalam pengeluaran kaftan atau baju kelawar. Dalam sehari, seorang pekerja di Ayu Fashion boleh menyiapkan 6 helai baju kaftan. Pengeluaran yang konsisten itu menambah keyakinan pembeli serta agensi yang membuat tempahan seperti Jabatan Penerangan, Kraft Tangan, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia dan KADA sendiri. Tempahan-tempahan itu membawa pulangan sehingga RM45,000 sebulan. Pengusaha Sarimah Frozen di Kampung Cekok, Kelantan turut mendapat sokongan dan bimbingan daripada KADA. Pemiliknya, Sarimah Jaafar, memulakan perniagaan makanan sejuk bekunya pada tahun 2002. Berbekalkan modal sebanyak RM300, dia mengorak langkah dan tidak menoleh ke belakang lagi dalam memajukan perniagaannya. Bantuan mesin yang diperolehi daripada KADA dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, Sarimah turut mengikuti bengkel serta kursus-kursus yang diadakan oleh KADA. Hari ini, Sarimah Frozen memiliki 5 orang pekerja untuk menghasilkan produk-produk seperti donat, roti goreng, karipat, sardin roll, samosa, popia dan cikmek molek. Dengan mesin yang diberikan oleh KADA serta tenaga kerja yang dimilikinya, Sarimah mampu mengeluarkan 300 pak produk sejuk beku sehari untuk dipasarkan kepada peruncit dan pasaraya berdekatan. Hasil jualannya membawa pulangan sehingga RM18,000 sebulan. Adilah Products yang Berhad beroperasi di Kota Baru, Kelantan, mengeluarkan produk seperti sos cili, tomato, sos tiram, sos rojak serta kicap manis dan masin. Ia turut menghasilkan jus asam Jawa dan cuka. Pemiliknya, Said Mashur bin Said Ahmad, menjalankan perniagaan ini selama 20 tahun dengan kos permulaan sebanyak RM5,000. Produknya dijual di pasar besar seperti Jaya Jasko serta kepada pemborong yang datang ke kilangnya. Malah, Said Mashur memiliki 5 buah lori untuk menjual terus barangan Adilah produk kepada pelanggan menerusi konsep road sales. KADA menyalurkan bantuan dalam bentuk peralatan seperti mesin grand boiler dan labeling mesin kepada Said Mashur. Kini, kilangnya mengeluarkan 5,000 botol sos sehari dengan hasil jualan sebanyak RM150,000 sebulan. Sejak 1997, Nuraini Muhammad Noor dari Kota Baru, Kelantan mengusahakan industri makanan. Syarikatnya, Aina Jaya Food Industry, mengeluarkan produk seperti karipat pedas,
karipap daging kurma, karipap kari ayam, karipap sardin atau kentang. Dia memulakan perniagaan itu dengan modal sebanyak RM1,000. Noraini Muhammad Nur mendapat bantuan mesin pengisar daripada KADA bagi meningkatkan pengeluaran produknya. Selain itu, dia juga menjadi tenaga pengajar bagi kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak KADA. Hari ini, dengan 11 orang pekerja, Noraini mampu mengeluarkan 5,000 biji karipap sehari. Syarikatnya juga mengeluarkan beberapa produk lain seperti samosa, donat, roti kacang dan beberapa kuih muih lain. Produknya turut dihantar ke pasar raya besar seperti Maidin dan Carrefour. Hasil jualan produk-produk tersebut bernilai kira-kira RM25,000 sebulan. Berbekalkan pengalaman membuat murtabak yang diwarisi sejak turun-temurun, Raja Zairah Raja Zakaria dari Pengkalan Cepa Kelantan melibatkan diri secara serius dalam perniagaan dengan menubuhkan syarikat Zairah Industri Sdn Bhd. Syarikatnya menghasilkan murtabak ayam, daging dan murtabak pisang dengan kadar pengeluaran sebanyak 500 biji sehari. Mula memasarkan murtabaknya secara komersial pada tahun 2003 dengan modal sebanyak RM10,000. Raja Zairah mendapat bimbingan daripada pihak KADA dalam memasarkan produknya. Selain bantuan pendedahan pemasaran, KADA turut memasarkan produk-produk itu. Antara pihak yang menerima murtabak keluaran Zairah Industries ialah Pasar Raya Maidin, Tabung Haji, Mas Catering dan Sky Chef. Untuk memenuhi permintaan pelanggannya, Raja Zairah menggunakan khidmat 40 orang pekerja dan jumlah jualan tahunannya bernilai RM1 juta. Pelaburan berjumlah RM180,000 bukanlah jumlah yang kecil. Namun, bagi Wan Rosli Wan Kadir, jumlah itu menunjukkan kesungguhannya dalam industri penternakan. Sejak 3 tahun yang lalu, dia menternak kambing di ladang miliknya di Ketereh, Kelantan. Dengan nama Tok Gad Livestock Sdn Bhd, syarikat Wan Rosli memasarkan sendiri hasil ladangnya. Ketika ini, Wan Rosli menternak 2 jenis kambing, iaitu dari baka boy dan Seinan. Wan Rosli turut memiliki 3 ekar ladang rumput Napier sebagai makanan kepada kambing ternakannya. Kerja-kerja memberi makan kepada 250 ekor kambing boy dan Seinan milik Wan Rosli menjadi lebih mudah setelah dia mendapat bantuan KADA. Mesin penghancur rumput yang diberikan oleh pihak KADA melengkapkan kemudahan di ladang Tok Gad Livestock Sdn Bhd. Satu perkara lagi yang saya minta adalah supaya lebih ramai lagi petani-petani dalam kawasan KADA menceburi dalam bidang keusahawanan. Dengan harapan semoga mereka memperoleh pendapatan yang agak baik dan lumayan, dan juga dengan harapan supaya produk-produk usahawan bimbingan KADA dapat dipasarkan ke luar negara.